Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton Motosikalisme. Hari ini kita ada tetamu jemputan. Kita ada Wira Kapri kita, Abang Hatta Turin. Ya. Okay, Abang Hatta boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang abang? Latar belakang saya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hatta bin Turin. Umur 48. Saya bekas kira pelumba lah. Tapi pelumba kaprik lah. Taklah sampai ke Asia lagi. Asia pernah bermain tapi tak mencapai lah kategori yang kata orang tu juara apa itu tak ada. Okay, abang Hatta cuba ceritakan bagaimana abang mula-mula terlibat dengan Okey, mula-mula saya terlibat pada tahun, kalau nak ikutkan, pada tahun 90-an lah. Mula tahun lepas sekolah. Pada bangku sekolah lagi, saya dah kategori bidang perlumbaan. Yang biasalah budak-budak sekolah tu lumba haram lah kan, sebagai lumba haram. Lepas tu barulah masuk pada dunia permotoran yang sebenar. Itu pun dalam jangka masa panjang jugalah, lebih kurang dalam 6-7 tahun jugalah saya ingin mencuri dalam bidang permotoran yang sebenar. Sebelum tu memang saya main lumba haram je lah. Itu pun dari dorongan pada kawan-kawan lah kan. Dia kata sampai bila nak main lumba haram kan, cubalah tunjuk bakat sikit main dekat dalam track ke apa kan. Start pada tu saya cuba masuki dunia permotoran yang sebenar. First saya mula-mula saya masuki dunia pemotoran pada tahun 1994 tak silap saya. Itu pun saya first time saya merasa motor. Itu bukan kawan saya. Motor Kawasaki K1. Bukan K1, Kawasaki CR 125. Itu yang kawan saya lah. Dia performan juga. Tapi taklah begitu rapat. Cuma kenalan macam tu lah. Saya try buat motor dia. Atau start saya bawa dekat Lita Pasir Gudang tu. Tapi yelah kita biasa guna motor, habis gear kita Superman. Tapi dalam track dia lain pula. Dalam track tangguna kita nak tukar gear, nak main brake apa semua. Daripada situ kita tahu bahawa main track tu nak kena ada training, mana skill yang baik baru boleh duduk dalam track lah. Okay, selepas tu okay lah, dah lama jugalah. Mungkin masa tu mungkin saya sponsor tak ada, modal pun tak ada. Dia dalam jangka masa bukan dalam 3-4 tahun tu saya ada kenal satu Cina ni. Dia bagi saya motor lah untuk main main kaprik lah. Betul lah permulaan saya ceburi lah dalam main kaprik lah. Itu pun bermodalkan sendiri lah. Tapi motor dia sponsor lah. Yang lain macam transport apa semua tu saya sendirilah. Lepas tu saya di situ saya nampak tiada perubahan masa saya kat Johor. Alas saya berhijrah ke KL lah. Hingga ke KL, kawan saya dia telah, masa saya minta ke KL, kawan saya ada recommend satu kedai motor tu lah. Nama dia Seng Motor Nilai. Itulah first saya bawa tu. Tu pun saya bawa, masa saya bawa Suzuki juga. Masa kat Johor saya bawa Suzuki, lepas tu dekat situ saya bawa Suzuki. Okay. Dia bawa tu beberapa race, lepas tu ya mungkin prestasi saya mungkin tak cukup bagus ke apa, tak apalah, saya terima hati terbuka, dia tak nak saya. Lepas tu BP Cising kira Yamaha panggil saya, offer saya pula, buat tawaran pada saya. Sebelum tu saya pernah main buat Suzuki, kira ada kata orang ada ranking jugalah, kira saya bawa motor tu ada top 3 lah. Saya pernah main masuk dekat Kota Baru. First saya main. Dia bukan first time main. Maksud saya nak betul-betul giat aktif pada tahun 97 tak saya. 97 98. Kira macam itulah. Tu saya pergi aktif. Saya buat nilai motor. Saya dapat nombor, masa hit saya dapat nombor 1. Semi final saya dapat nombor 2. Final saya dapat nombor 3. Itulah kira first saya dapat pingat tu lah. Tapi masa tu saya pengalaman tak ada sebenarnya. Sebab apa? Sebab saya tak ada training macam yang orang. Kalau macam orang sekarang dia dapat training apa semua. Kemudahan tu ada. Macam saya dulu susah. Mana semua nak kena sendirilah. Mana
semua poket sendiri keluar, apa sendiri keluar kan. Mana kita nak ni, cuma permulaan macam mana pun kena keluar poket sendirilah. Ada selepas tu okey lah. Bila saya dah saya motor tak apa, dah terminate saya, tu saya bawa BP Sing. BP Sing saya bawa 2 race. Terengganu, Kuala Terengganu dengan Ford Exit. 2 race saya buat. Kira ada prestasi lah. Kira saya setiap kali saya buat motor, kadang senang cerita tak pernah menghampakan lah. Mesti ada buah tangan balik. Maksud hadiah lah. Okay. Lepas tu T-Track, kira dah hujung tahun, mana race pun dah habis time tu, semua dah habis. Mana manager T-Track, nama dia Cheng Wah, ada jumpa saya masuk. Saya dekat, kira personal lah jumpa saya dekat, masuk saya dekat Ampang ni tu, ada jumpa saya. Dekat kedai Pak Abbas. Dia offer saya bawa Suzuki lah. Lepas tu saya cakap, saya fikir dulu. Lepas tu saya tanya dulu siapa mekanik dia, saya nak tahu juga siapa mekanik dia. Mungkin saya boleh serasi atau tak serasi. Lepas tu dia tunjuk saya sini semua. Okey. Mana saya kenal pemain tu. Mana okey, saya setuju. Lepas tu saya tolak Yamaha. Saya sign kontrak dengan Suzuki lah, dengan Suzuki T-Track. Masuk T-Track jadi sponsor. Mana atas bawah kira kedai motor masuk Chia Motor. Lepas tu sponsor T-Track lah. Mana Chia Motor ni hanya sekadar guna nama saja, tapi kan saya punya pemain tu dah ada kedai motor dia sendiri. Tapi mungkin sebab sponsor dah taja dia, tu saya bawa motor tu. Dari start daripada tu okey lah saya bawa. Bermulanya arena permotoran yang kira betul-betul saya main tahun 99. Masa 99 tu saya ada kira training tu pun taklah kerap sangat. Masa main training kat Batu 3 tu, saya punya manager tu tanya kenapa tak ada keluar lap. Tu saya minta dia satu je, cakap bagilah saya training je, cakap bagi seminggu ke straight, ataupun dalam sebulan tu mesti ada training. Maksud saya dalam seminggu 2 kali atau 3 kali saya kena training, baru mungkin dapat time. Ya, alhamdulillah pada masa yang sama dia bagi bagi perpasan untuk training. Alhamdulillah saya keluar time, automatik keluar time daripada 5.3 terus keluar 5.0. Mana time yang banyak 3 second. Lepas tu saya train lagi rendah lah sebenarnya time. Mana kalau ikut sejarah, mana orang saya tak tahulah, pada saya time yang terpantas pada time tu dekat Batu 3. Kalau untuk carburetor standard saya pernah buat 147. Lepas tu kalau untuk Asia, untuk underbone 110, saya boleh buat 144. Mana beza dengan Thailand dia buat underbone 110, dia boleh buat time pantas pun dalam 146 je. Maksud saya time plus. Oleh kerana saya masuk, mungkin kemungkinan saya baru dalam arena pemotoran, main dia Asia Road Racing, saya dapat starting petak belakang. Saya petak belakang, okey lah. Pada masa tu juga, masa saya bujang masa tu, saya mungkin pasal komen juga. Mana keserasian tu tentang saya punya feedback, saya punya komunikasi tentang apa masalah. Lepas tu dia ubah balik saya punya motor tu. Tak pada tu lah, terus motor kira upgrade lah, lagi laju lah. Dan seterusnya tu lah. Komunikasi saya dengan semi mekanik itu memang serasi. Itu yang menyebabkan kira first saya bawa tu tahun 99 dapat Suzuki Champion masuk. Patutnya pada tahun yang sama 99, sepatutnya boleh saya dapat dua kategori betul lah. Pasal mungkin pemain saya pun first time masuk dia buat motor Capri. Sebelum dia memang tak ada. Kira saya dengan dia pun kira orang pertama. Sebenarnya saya ni kan, kalau dalam kelompok kita tu saya second pelumba. Mana yang first tu partner saya Cina, Chong Kok Weng nama dia. After that lepas tu saya tunjukkan yang saya lagi bagus daripada first rider. Tak lama barulah dia jadikan saya first rider lah, macam tu lah. Ya kan sebelum tu kalau saya main tu, kira barang motor saya pun kena cerita bukan kira barang yang bagus lah. Pasti
Tapi oleh kerana saya menunjukkan saya punya time yang paling bagus, barulah dia bagi yang apa? Yang bagus-bagusnya barang lah. Macam tu lah. Lepas tu start daripada tahun 2000 pula, tahun 1999 saya dah dapat overall champion. Tahun 2000 pula, start pada tu saya mulakan apa, saya dapat setting yang bagus lah. Yang bagus apa semua. Okay, pada situ saya dapat round 1 apa semua. Sampailah saya dapat overall champion. Tahun 2000. So tahun 2001 tu, ya, mungkin pasal sponsor. Sponsor pun dia bajet kalau dia lah. Lepas tu masa pun lepas gawat tak pula saya. Tahun 98 lepas tu betul. Kira negara pun baru nak ni. Mana sponsor tentang kewangan tu taklah kuat sangat. Mana training pun kurang. Betul lagi, kebetulan masa tu pun saya pun masa tahun 2000 tu juga saya buat accident pun yang masa tu. Patah kaki. Tapi alhamdulillah saya boleh race lagi. Jangan sepatutnya saya tak boleh race pada tahun tu. Sebenarnya kebanyakan kaki saya tak sambung masa tu. Dan, tapi saya gah jugalah, kira beranikan diri, saya main juga. Sampai saya dapat World Champion. Lepas tahun 2001, saya accident lagi. Tu paling teruk lah, saya accident masuk expert tu. Masuk saya main dekat Londang. Daripada starting belakang saya ambil nombor tu, dapat starting grade belakang. Okay, tak apalah. Starting aja masa leg kedua tu saya dapat nombor 2. Mana depan saya time tu Fuad. Mula masa starting tu saya belakang, saya kejar-kejar. Mazlan Khamis, Wazi, depan Fuad Barudin. Tu baru first lap. Yang second lap tu lah. Yang second lap tu saya dapat putung dia orang. Dapat putung Mazlan Khamis dengan Wazi Abdul Hamid dekat first corner, dekat Londang tu. Depan saya Fuad pun tak berapa jauh. Pasal masa tu saya punya motor memang kata orang saya dapat setting yang terbaik lah pada masa tu. Sebab saya daripada skip saya dapat starting, walaupun starting belakang, saya dapat kejar dia orang semua. Macam tu. Kira time tu memang perform lah. Tapi kira luck saya tak bagus pada masa tu. Kira yang lap kedua ketiga masa saya potong dia orang, ada sikit pergeseran. Mana kat situ saya jatuh dekat first corner tu. Tu yang koma dekat 2 minggu juga kat saya. Tak sedar diri. Mana kawat pagar tu dia cocok kat belakang saya. Penderan otak. Lepas tu bahu patah. Lepas tu muka lari pecah. Sejak pada tu saya punya stamina dah kurang lah. Satu lagi mungkin pasal kita tak training, tak apa kan, mungkin kena ambil masa lah. Mungkin kalau saya training pada masa tu juga, mungkin saya boleh pergi jauh lagi lah. Pasal kita tak ada training. Aku sampai tahap tu lah. Mana itulah saya punya kesudahan saya punya race motor lah. Last sekali lepas accident tu saya ada bawa satu race. Dengan Suzuki. Itu main dekat Sungai Petani. Mana pada masa saya bawa tu saya tak boleh pegang motor lah. Pasal tangan dah tak berapa kuat sangat. Yang terakhir sekali pada tahun 2004 2003-2004 ni tu Modena Super saya bawa ni lah, motor dinamik. Saya bawa private, saya tak bawa petrol, saya bawa private nya. Yang tu satu race lah, itu motor member je lah. Last kali saya bawa main Asia dekat Sentul, Indonesia. Dekat Sentul tu pasal motor saya tak perform sebenarnya. Yang enjin dia pecah kan. Lepas tu terus saya balik, terus dah tak ada race sampai sekarang. Mana orang pun saya tolak. Ada sekali tu masa buat macam reunion, macam dia panggil yang untuk bagi yang buka Guinness Record. Nama dia siapa? Rock. Saya lupa nama dia, yang sponsor sekarang ni. Dia buat dekat Bangsa. Yamaha ada offer jugalah untuk masuk main balik. Tapi saya tolak. Mana saya apa? Masa dah tak ada time. Masa saya dah start kerja dengan sekarang ni embassy tu. Tak pada tu lah saya punya arena pemotoran saya tutup terus lah.
Antara rider sekarang dengan dulu kan, kira macam pendedahan dia tu macam mana? Beza tak? Beza jauh. Kalau sekarang tu lagi advance daripada yang dulu. Kalau dulu setakat tahap tu je. Mungkin beruntungan yang sekarang tu mungkin oleh kerana satu lagi sponsor. Dia sebenarnya pemotoran, yang penting sponsor je. Kalau sponsor tu bagus, mana benda tu bagus. Kalau sponsor tak bagus, mana sampai macam tu lah. Mana-mana sekalipun rider, kalau sponsor dia tak kuat pun, walaupun rider tu hebat sekalipun, dia sampai situ je lah. Dia punya ending. Kalau Malaysia ni kategori macam tu lah. Kalau yang lama-lama punya rider bukan tak hebat-hebat. Ramai rider hebat-hebat kalau nak kan. Kalau rider lama, tapi oleh kerana sponsor. Satu lagi motor kan. Motor ni kalau nak main ni kos yang tinggi kalau nak main-main track ni. Kalau setakat 100,000, 200,000 itu untuk main kapit tu okey lah. Kalau nak sampai Asia tak cukup. Kalau macam masa abang dulu kan, kira nampak ketara tak beza antara Yamaha dengan Suzuki kan, dia punya orang kata apa, prestasi motor tu macam mana? Dia depend pada kedai yang buat ke ataupun Dia depend pada kesaksian pada rider dengan pemain juga. Mana kalau macam saya dulu saya serasi dengan Suzuki. Saya pernah ikut Yamaha. Mana saya dengan Yamaha, mana keserasian dengan mekanik tu tak sesuai. Satu lagi dia punya handling. Pada saya Yamaha ni, ya saya badan kecil macam tu. Mana dia tanpa ringan bagi saya. Kalau macam Suzuki bagi saya sesuai pasal dia berat. Pasal badan saya ringan, motor berat mana saya punya untuk kontrol motor tu okey lagi lah. Ini kalau Yamaha tu ada motor ringan, saya ringan, mana rasa macam duduk macam naik basikal lah, lebih macam tu lah. Mana tak sesuai untuk saya. Tapi setengah rider tu mungkin dia berminat dengan tu. Tapi kalau pada saya dari dulu memang Suzuki lah. kalau motor masa tu pun kan, kalau macam RG1110 tu, maknanya kita boleh customize dia betul-betul mengikut kehendak abang tu ataupun kedai yang buatkan, maknanya abang tu bawa je. Tak, dia mula-mula dia ke kehendak kedai dulu. Bila apa-apa yang kurang tu baru kita bagi feedback lah, apa yang kurang. Nanti dia ubah lah. Dia macam tu. Dia tak semua dia akan berpandukan pada rider. Hanya pada komen tu sendiri. Komen tu dah siap apa semua, baru rider bawa, baru rider menentukan. Contoh macam suspension. Apa kurangan? Dia akan beritahu lah, okey, masa corner tayar belakang macam ni untuk mengilik apa kan apa. Okey, mungkin dia punya compound, dia punya pressure tayar, mungkin dia punya mono tambah keras, macam tu lah. Sebelum tu macam saya dulu ada sekali tu pun ada kira apa senang cerita bertekak jugalah pasal suspension dengan pemain saya. Dan pasal dia baru, saya baru, tapi kita gunakan kita punya pengalaman walaupun kita baru dalam tentang pemotoran ni. Saya cerita pasal suspension lah. Masa saya tambah keras, saya tak boleh corner saya cakap. Kalau saya corner, saya buka dia, saya belakang dia macam kata orang kata sliding. Dia kalau saya tambah keras, dia akan sliding. Dia macam tak grip pula. Saya komen lah, tak boleh. Dia kata jangan ikut orang. Saya bukan masalah ikut orang, masalahnya benda tu memang betul, benda suspension tambah keras, nak kena lembut. Dia pada situ, dia kata keserasian tu dia nak kena ada time race. Dan lepas tu dia nampak dah saya jatuh, baru dia cakap, oh iyalah, pasal suspension. Tak pada tu lah dia apa-apa yang saya bagi tahu, dia akan bagi feedback. Daripada situ, motor saya memang time tu memang senang cerita dah macam peluru lah. Dia punya performance, alhamdulillah lah. Kira sama sekarang pun walaupun motor tu dah jual ke tangan orang lain, yang main kat Kuala Selangor sekalipun, kira senam kita ada ranking lagi lah. Masih enjin yang sama? Masih enjin sama. Kalau macam main kat Kuala Selangor tu, kira nombor 1 kira banyak kali jugalah kalau main kat Kuala Selangor tu. Yang tu apa rider dia? Haji Amin. Kalau kat sana orang panggil lah Haji Amin. Pak Amin. Kalau kat main Kuala Selangor tu. Tu pada situ lah. Tapi kalau siapa yang bawa yang motor saya tu memang kira kondisi motor tu semua sekali memang dah sedap lah. Cuma nak upgrade tu kalau yang tentang apa enjin tu tu baru pada rider lah. Tapi untuk suspension pada saya dah
dah tak ubah lagi lah. Tapi kalau antara Suzuki dengan Suzuki walaupun berbeza team, tapi adakah dia punya kata apa hala tuju tu sama ataupun masing-masing buat? Kau bawa, dia bawa Suzuki, kau bawa Suzuki tapi hala tuju tu sama tak? Dia punya Dia target tu. target dia semuanya sama untuk menang sebenarnya. Tapi dia hala tuju dia untuk team dia sebenarnya. Contoh dia contoh high ref. Saya team apa T-Track dulu kan. Mana hala tuju dia sama untuk kemenangan juga. Cuma beza cuma lain team je lah itu je. Tapi tujuan dia sama je. Mungkin untuk jadi kalau Suzuki kita kalau tim Suzuki ni kalau keseluruhan kira kalau campur-campur dia nak macam mana pun nak kalahkan pada Yamaha. Yamaha ke Kawasaki ke Honda ke dia macam tu. Sama juga dengan Yamaha. Yamaha dia akan nak kalahkan mana-mana jenama motor. Sama juga. Kalau macam saya race dulu macam tu juga. Kita kan nak main dengan Yamaha juga. Kita tak pandang Suzuki. Dan tentu kita pakai Suzuki tak nak pandang Suzuki, kita nak pandang Yamaha. Macam tu lah. Balance tak antara Suzuki dengan Yamaha? Ataupun ada yang lebih, ada yang kurang? Maksudnya partisipan itu. Partisipan tu saya kalau tengok pada zaman saya lebih kurang sama je. Tapi kalau pada tahun 2000 tahun 2000 masa saya main tu Yamaha banyak sikit lah. Suzuki kurang. Mungkin pasal Yamaha sponsor ke lebih minat pada Yamaha. Mungkin tu yang mungkin Yamaha banyak. Suzuki saya tengok daripada dulu Suzuki ni macam sponsor dia macam kurang sikit. Yalah, dia sponsor pun masih dalam kata apa di kalangan Suzuki juga kan. Juga. Dia tak macam bajet, tak macam Yamaha. Kalau Suzuki bajet dia kurang. Dia tak macam Yamaha. Yamaha bajet dia memang bajet gila-gila. Suzuki dia macam tu lah. Sebab tu kalau kita tengok Suzuki dia nak pergi jauh dia lambat sikit. Dia tak percaya Yamaha. Tapi kalau dia dah pergi terus. Dia macam tu. Lepas tu kalau macam Bro tengok dia beberapa tahun sekali je Suzuki akan menang. Lepas tu Yamaha. Yalah, mana zaman saya kalau kita tengok kalau ikut overall champion semua Yamaha. Kalau saya Suzuki. Lepas tu tak ada lagi Suzuki. Lepas tu Sebab tu saya cakap apa boleh berlumba kan, boleh jadi champion tapi tak semestinya mudah dengan Suzuki. Ya betul. Sebab time tu saya memang nak buktikan lah mana Suzuki boleh buat masa time novice saya bolehkan yang Suzuki ni boleh champion overall. Bukan setakat apa expert tapi novice. Itu yang saya buktikan tu. Mana saya orang pertama lah buat Suzuki untuk novice. Kalau tengok record, kalau untuk hadiah tu dia orang pertama lah. Yang lain semua kalau tengok semua Yamaha. Lumba untuk kepuasan ke ataupun nak kejarkan hadiah ke? Dia satu lagi yang first kali kepuasan. Yang kedua tu baru ni lah kita kerja apa yang kita nak lah. Macam tu. Yang first tu kepuasan tu dah tentulah. Yang keduanya itulah kepuasan kemenangan tu tadi. Macam mana nak buat kita ni orang yang first. Yalah, sebelum ni kita tengok orang first kita nak first juga kan. Mana saya boleh buat. Mana saya dah buktikan yang Suzuki ni boleh buat. Mana tak mustahil yang akan datang mungkin yang lain Suzuki lain boleh follow. Tapi alhamdulillah ada yang follow juga sebenarnya. Itu je. Itulah dia sebabkan pasal sponsor je. Kerana sponsor suatu jenama tu akan jatuh kalau tak ada betul-betul kekuatan sponsor. Itu je lah. Masa tu pun kalau macam nak terpilih untuk masuk ke tim-tim yang besar kan, susah dia punya persaingan itu. Dia macam ni lah. Kalau naikkan pun susah juga. Macam saya dulu, saya daripada Johor, saya tak ada, saya sendiri. Mana semua kedai lah, guna nama kedai tapi duit sendiri keluar lah. Macam saya datang KL pun cuma dia tu walaupun tak sponsor, dia tak sponsor daripada sponsor besar macam ni apa, tapi dia ada kedai motor. Mungkin kedai motor ni mungkin ada lebihan duit. Mungkin dia guna duit sendirilah macam tu lah. Yang tu saya bawa seng motor je lah. Tapi itulah apa-apa pun modal lah macam tu lah. Kira macam Meganathan, Wazi pun semua diorang dah duduk dalam tim yang memang dah betul-betul kuat lah maknanya. Macam abang nak meningkatkan diri masa tu
nak rasa nak mencabar dia orang tu macam mana rasa? Mula-mula tu lah saya tunjukkan saya punya prestasi lah. Dalam masa saya bawa tu, saya tunjukkan saya punya prestasi yang saya ni bagus. Mana kalau saya bagus tu, mana dia orang akan tengok. Kalau dalam perlumbaan, kalau kita tengok, tim akan tengok pelumba baru, pelapis baru. Dia akan tengok mana yang bagus, dia akan tarik lah. Kalau contoh dulu, kalau zaman saya itu adalah yang bagian yang saya, mana-mana yang tim ambil, mana pada Yamaha ambil tim Suzuki, dia macam tu. Tapi majoriti kalau kita tengok, Yamaha akan ambil tim Suzuki. Jarang Suzuki ambil tim Yamaha. Dia macam tu. Apa yang kenangan yang paling best lah bagi abang sepanjang abang berlumba ni lah? Yang abang tak boleh lupa lah. Kenangan yang best kira overall lah. Overall 2 kali. Kira Suzuki Champion tahun 99. Lepas tu Chad Evans Champion. Tu saya dah tak lupa. Mana yang cerita kira orang yang pertama boleh buat Suzuki Champion. Tu yang paling best tu. Lagi-lagi untuk Chad Evans kan. Kalau macam Suzuki sendiri dia punya factory tu dia orang menyumbang tak pada pembangunan Capri masa tu? Suzuki dia tak keseluruhan sebenarnya. Dia saya tempat je mana yang boleh bantu tu cakap. Dia berpandu pada sponsor sebenarnya. Kalau tak ada sponsor, kita nak beli barang ke apa kan, dia memerlukan modal lah. Tu yang masalah tu. Asal main Capri ni, dia memerlukan modal besar. Kalau sponsor tak ada, itu yang kadang kita nak pergi lebih jauh pun tak boleh. Mana Suzuki ada tapi kurang lah dia untuk support yang biasa-biasa, untuk yang bagi yang untuk free jarang. Selain daripada RG, model apa lagi yang pernah bawa yang Suzuki lah? Dulu FX satu 125 dengan 150. Yang tu untuk one minute race? Tu one minute race lah. Kira bawa semua senang cerita, semua balik ada buah tangan lah. Tapi dulu time saya race, semua tayar jenis bukan tayar track betul, dia bagi tayar macam tayar TT tu. Jenis bawa corner lebih je, dia menggeletik motor sampai boleh pusing motor. Kira paling bagus dulu time saya tayar tu lah, tayar Petrolhead lah. Itu kira paling bagus lah. Kalau sekarang tengok tayar dah lagi advance, tengok tayar Dunlop. Macam abang sekarang ni, abang follow lagi Capri sekarang? Mengikuti tak perkembangan dia orang? Perkembangan sekarang dah kurang dah, tak macam dulu lah. Tak daripada umur pun dah makin ni. So lagi pun saya dah lama tak mencuburi dalam bidang motor. Tu makin lama saya tak ada rider-rider baru yang datang jumpa abang? Tak ada. Dan mungkin rider baru mungkin dia tengok tempat juga, mungkin dia duduk jauh ke apa, mungkin nak jumpa saya susah ke, mungkin boleh jadi juga. Dia macam tu. Tapi kalau setakat dia nak tanya saya tentang ilmu yang saya ada, saya cuma bagi macam tu je lah. Mana yang saya tahu lah. Yang selebihnya tu diri sendiri cari. Saya boleh hanya bagi basic je lah. Dia setengah rider, dia tak 100% dia guna kita punya skill. Mana setiap individu dia ada skill dia sendiri sebenarnya. Yang penting kerajinan. Tu je lah. Macam saya dulu pun, saya cari sendiri. Saya suka menanya. Masa saya main tu, saya tak pernah orang train saya corner macam ni. Tak. Saya menanya. Saya sekarang buat. Macam saya dulu lepas time, saya tanya ada satu Cina tu, dia bagian test dyno. Masa tu dia pemain Alexander Yong Alex Yong. Dia punya mekanik bagian dyno tu. Saya tanya dia macam mana nak corner laju. Tu saya tanya dia, you jangan ikut you. Kalau corner tu you jangan ikut you buat V. Tu saya try buat V. Saya start batu 3 lah, saya try buat. Tu terus turun 3 second tu. Daripada situ lah. Mana daripada situ kita dah boleh tangkap lah. Mana corner-corner macam ni kena pandai strategi lah. Mana kita baru keluarkan. Dia macam tu. Satu lagi kita masuk
braking yang kita perlu kat mana, keluar kat mana baru kita buka minyak. Macam tu. Kira untuk safety lah. Masuk laju, keluar pun laju, ada macam tu. Tapi ada safety. Setengah dia masuk laju, keluar slow. Pasal safety tak ada. Macam kita daripada awal masuk laju, keluar pun laju. Macam tu lah. Okay, masa tu macam rider-rider Suzuki yang lain macam mana hubungan dengan dia orang? Saya kalau tengokkan, kalau daripada dulu, rider dulu dengan saya memang akrab lah. Memang tak ada jenis sombong apa, memang campur lah. Walaupun dia rider Yamaha ke apa, tetap campur lah. Dia sembang juga. Tak adalah. Ada musuh tak masa tu? Ha? Ada musuh atas litar masa tu? Musuh dalam litar tu standard. Kalau berlumba musuh mesti ada kan. Cuma tak nak mengaku kalah. Tapi kat luar biasa je. Cuma dalam litar je lah. Dia mesti nak tunjuk dia bagus, kita bagus. Macam tu lah. Macam main-main kotor pun masa tu ada tak? Ada. Macam saya Contoh kena, ni, contoh ni. macam saya kena tu lah. Yang last saya kena dengan Wazi tu lah. Dia main tolak tangan. Macam tu lah. Kalau saya perasan tengok ada video dalam Asia Road Racing, dia orang main body contact. Tolak kimpit ke tepi kan. Itu yang kan kesalahan juga. Tapi kalau macam video saya kalau ada simpan lagi tahun 2001 first race dekat dekat Melaka kat Londang, awak boleh tengok lah. Boleh tengok dia punya video tu. Tapi ada juga yang kita tak salah pun orang dulu kita salah pula. Dia macam tu pula. Macam saya terkena time tu saya first saya buat C-Track tahun 1999. Masa tu saya race dekat Kota Damansara. Masa tu Suzuki juga. Depan saya Suzuki, belakang saya belakang dia. Depan saya Petronas. Masa tu final. Masa tu yang tu project saya. Masa tu kira tim Faizal Ahmad. Itulah. Saya cakap masuk dia laju, keluar dia nak laju. Tapi motor dia tak boleh kontrol, motor slide saya belakang dia, macam mana saya nak elak? Mesti saya langgar dia. Tu dia tuduh saya langgar dia. Tapi tak, dia cakap dia jatuh sendiri, dia buka awal. Yang tu pun masa saya main pun masa lepas hujan jam tu baru jalan tu nak kering sikit lah. Yang tu lagi dia ada macam bumping, macam bonggol orang buat apa, korek pipe tu kan. Kan dia letak rakit tu macam bonggol lah. Macam tu lah. Tu yang dia punya rider jatuh tu. Tu dia tuduh saya kata saya langgar dia. Sebenarnya tak, dia jatuh sendiri. Dia buka minyak awal. Masa saya belakang dia rapat, dia buka awal, pada motor dia slide, saya langgar lah dia. Kan? Dia punya tim dia tuduh saya. Dia kata kenapa tim Suzuki langgar? Tak ada, saya tak ada langgar. Buat saya apa masih TV je cakap. Saya tak langgar dia. Pasal dia jatuh baru saya langgar dia cakap. Dia buka awal dia cakap. Itu kira ada persih yang faham lah kat situ pula. Kalau litar yang paling abang suka masa tu? Saya kalau dulu saya suka ialah time heavy. Seremban 2. Lepas tu dekat Tangah. Tu corner yang banyak corner lah. PD. PD jenis corner yang banyak, corner pendek-pendek. Itu semua stamina tangan lah. Kalau tangan kuat, okey lah. Kalau tangan tak kuat, pancit lah. Masa tu kita boleh katakan Yamaha power ke Suzuki power? Masa tengah tu kadang kita tengok dia gap pun tak jauh kan. Memang tak jauh. Itu kita nak kata dia memang rider yang terror ke tu memang motor tu memang power? Dia dua-dua. Tengok pada skill. Dia tengok pada skill masing-masing lah. Ya kan kalau saya tengok, kalau masa saya main kat PD tu masa hujung tahun 99 ya kan Yamaha lagi power sebenarnya. Tapi kita race kena gunakan kita punya pemikiran, bukan kita punya perasaan. Jadi kalau kita race gunakan akal, mana benda yang datang pun kita boleh mana kita boleh fikir okey track pendek apa safety kita. Kita fikir macam tu je lah. Kalau macam track panjang mungkin kita susah sikit walaupun kita betul agak laju. Ni kita track pendek macam mana dia punya pick up dia macam tu je. Kalau macam track panjang kita ada top speed apa semua kan, tapi track pendek dia tak ada. Daripada situ lah kita boleh block dia nak masuk corner, kita boleh block. Macam saya main
99 tu dengan Mazlan Khamis. Kan? Masa starting saya nombor 2, depan saya Nazri Hamzah. Belakang saya apa? Mazlan Khamis. Mazlan sebab Yamaha. Okeylah. Leg pertama, leg kedua saya dapat potong Nazri Hamzah. Okeylah. Sebenarnya saya dah boleh tinggal jauh. Tapi saya nak tengok mesin Yamaha time tu. Tu saya tunggu dia. Tunggu Mazlan Khamis. Tu saya kalau awak tengok video saya tahun 99, saya fight dengan Mazlan Khamis, awak tengok. Dekat PD. Tu kira pencabar paling kuat lah. Pencabar lah. Saya mainkan dia masa tu. Saya main sampai finishing. Sampai 12 lap. Itulah. Kira paling seronok. Tapi time tu memang tangan lembik lah. Saya banyak main high braking. Memang lembik lah time tu. Itu betul-betul memang kira parah kita punya stamina, parah kita punya minda, semua keluar lah. Macam tu. Tengok situasi macam zaman kejatuhan Suzuki lah. Dia macam bila dia dah start slow tu macam mana? Rider-rider yang ada masa abang tu apa mana masa sebab saya kalau kejatuhan Suzuki ni, saya dah bersara awal tu, saya tak tahu perkembangan semasa. Satu mungkin aku rasa tadi pasal mungkin sponsor. Sponsor mungkin dah tak nak kerja ke apa, dia macam tu. Tak, saya berhenti daripada main untuk tim Suzuki. Saat bantu saya tengok dia makin merundung lah. Ni itulah mungkin sebab penaja tu tak ada. Kalau penaja tu ada mungkin dia boleh bertapak sampai sekarang. Ini semua sebab penaja lah. Kalau nak harapkan tu, kalau factory keluarkan tak mungkin. Sebab factory dia boleh keluarkan hanya barang je. Tapi untuk yang lain mesti sponsor, kena contoh minyak. Contoh kalau dulu kalau Lion tu mungkin high ref apa semua, dia bukan macam tu lah. Dia tengok pada bajet lah, bajet pada jenama tu lah. Contoh Yamaha ke Suzuki, dia tengok pada jenama tu sendiri lah. Tengok dia punya kekuatan duit tu. Abang pernah bersaing dengan pelumba-pelumba luar? Maknanya daripada Thailand ke Malaysia? Macam mana dia nampak beza tak dia punya style tu dengan rider Malaysia? Dia perbezaan tak jauh. Kalau saya ikut masa saya main underbone tu dengan rider Thailand, kira skill tak jauh. Cuma bezanya motor je lah. Motor dia kira boleh tahan lah dia punya kata orang acceleration, keluar corner macam mana dia pergi. Mana untuk cornering lebih kurang je. Mana dia menang dekat motor. Dia tak ada kelebihan pada track ke? Nak kata pada track tak juga. Biasanya kelebihan pada motor lah. Kalau motor tu bagus, mana macam contoh kan. Sekarang saya buat motor, contoh siapa yang champion, saya buat motor tu. Sama je, sebenarnya skill benda sama je. Cuma motor. Dia membezakannya motor. Kalau kita tengok dalam ARC memang rider Thailand tu memang conquer lah 110, 125. Sampai satu tahap dia orang dah tak ada dalam kategori tu, baru 125Z naik. Betul. Kalau tengok macam Asia dulu kan, Novades lawan main dengan LC kan. Kalau tengok dia fight pun, saya cakap skill lebih kurang je. Dia advance pada motor je. Macam 150 kalau kita tengok dulu, kalau saya tengok dekat Pasir Gudang dulu, Kawasaki, lepas tu NSR, Honda. Yang kan motor dia orang tu hebat-hebat. Kalau dia punya, awak kalau tengok dekat track tu dia punya tinggal orang. Kalau skill lebih kurang je, tapi memegang motor tu power, motor tu laju. Tu dia orang boleh ni tu. Kita punya Asia ni kita harapkan skill je. Kalau rider Malaysia ni dia harapkan skill. Kalau main dengan rider luar. Tapi kalau macam Thailand tu saya akui lah, motor dia time tu memang tusuk memang laju. Tak dinafikan. Abang tak pernah bawa 4-stroke? 4-stroke selain daripada efek 140, motor kat Prick 4-stroke abang pernah bawa? 4-stroke itulah efek je lah. Itu je lah. Itu je lah. Time saya tu je lah, mana ada. Yelah, betul lah.
1 to 5 satu-satunya masa tu kan. Saya berhenti race selang berapa tahun baru ada post rope. Masa saya main pun dah start main post rope dah. Tapi saya dah stop terus dia orang tukar main post rope, dah tak ada post rope lagi dah. Sebab sekarang ni pun dah banyak kemudahan kan, banyak track yang betul untuk safety apa semua kan. Dia macam, kalau macam katalah masa abang dulu dah ada kemudahan masa tu kan, dah ada masa tu. Macam mana dia punya kata apa impact pada rider-rider masa tu? Rasa-rasanya lah. Rasa saya kalau benda tu ada macam sekarang, saya rasa lagi advance saya rasa kalau dulu. Kalau track ada macam sekarang, pergi mana ada track. Kalau saya dulu, time saya, 2 je. Batu 3 dengan Pasir Gudang. Tak lama baru ada Sepang. Sepang pun nak pergi berapa jauh. Satu lagi sewa. Yalah kita dulu gaji baru berapa, nak sewa track 1 jam. Kadang sampai RM30, RM50. Kalau dah hari-hari, mana mampu. Saya cakap, apa-apa pun berpandu pada sponsor. Kalau kita dah ada team, dia buat badan je. Cuma kita tambah duit minyak je. Mana sponsor apa kat dalam pembayaran semua, dia orang settlekan. Kalau macam motor abang yang T-Track tu, agak-agak dia punya harga dia tu berapa masa tu? Dengan kos-kos dengan modisi. Kos-kos semua pun boleh cecah dekat campur semua sekali lah. Pun dekat 10 juga. Dia masa dulu kalau macam nak tentukan motor tu power tak power, macam mana test? Dyno memang tak rasa memang tak ada lagi masa tu kan. Dyno ada, tapi beza tu cakap beza. Motor test dyno macam saya dulu, kalau test dyno, saya main dyno dengan saya tak dyno. Saya lagi senang motor saya tak dyno daripada dyno. Motor saya kalau dyno tak laju. Tapi kalau tak dyno mesti saya laju. Kalau macam Suzuki tu memang dah biasa dengan dyno. Macam saya, pemain saya yang jenis tak ikut dyno je. Kadang dyno ni dia bunyi macam power kan, tapi bila masuk track habis. Tak sama. Maksudnya dyno pun taklah bagi 100% yang dia ni bagus. Macam tu je. Okay, masa tu kalau nak buat motor, nak jadikan dia power tu, performance part tu senang dah dapat masa tu. Masa abang tu. Dan saya itulah communicate pada pemain lah. Saya dengan pemain ada keserasian. Tu yang motor boleh lagi laju lah jangan cerita lah. Terus sekarang ni dia orang lebih tertumpu pada parts kan. Nak upgrade kan. Sebab semua benda-benda tu boleh beli kan. ECU, upgrade, betul. semua upgrade. Tapi dulu punya time abang punya tu, dia upgrade tu lebih pada apa sebenarnya? Kita exhaust block tu je. Itu 2 je, block head. Macam saya dulu block head tu je. Tu 3 barang je. Benda tak lain. Biasa orang usik benda tu je, lain tak ada kurang. Terminator tu normal lah. Yang gearbox tu memang dah fix lah. Mana exhaust, block dengan head. Lepas tu setting untuk ketahanan motor. Jadi kalau saya dengan pemain saya, kalau setting motor untuk saya punya tu lagi lah. Saya ingat head lebih daripada 20 head aja. Untuk setting je. Head dekat 20 head. Guna. Mana block dah fix. Untuk coating block apa semua dah ni. Tapi yang untuk head, banyak head guna. Exhaust macam tu lah. Macam saya dulu, saya guna exhaust Lion. Motor tak boleh jalan. Sama juga Lion guna saya punya exhaust, sama juga. Motor tak jalan. Mana pemain saya guna dia punya exhaust dia sendiri. Dia tak guna Lion punya exhaust. Pasal yang pemain saya ni dia pakai exhaust dengan buat motor. Dia sekali. Dia include semualah. Tu. Dia bagusnya dia macam tu lah. Sekarang ni dah habis, dah bersara ni, abang ada kontak-kontak lagi ke rider-rider dulu? Ada lah. Kadang-kadang lah. Pun kita tengok dalam grup je lah. Memang ada grup yang apa? Kan dia dah ada persatuan kan? Persatuan yang lama tu. Saya dalam tu je lah. Saya tengok perkembangan apa dia orang hantar. Tu je lah. Tapi pun dia orang hantar dalam grup pun taklah semua. Mana-mana benda-benda yang ada rahsia dia orang takkan cerita. Tu je. Abang tak berminat belum untuk macam nak buka bengkel ke? Dulu
Sebenarnya dulu memang ada nak buka, tapi itulah saya fikir mungkin bukan rezeki saya kat situ kan. Tu saya cakap, saya terus dalam satu masa saya tinggalkan semua sekali. Dengan pomes, kerja pomes saya tinggalkan, bawa motor pun saya tinggalkan. Mana saya lupakan semua. Kat rumah tak ada apa-apa langsung. Medal ke, Ada, trofi ke. ada. Ada pun ada sekali tu saya adalah buat sikit-sikit kat rumah lah. Saya stop saya buat poming kat rumah. Tak barang kena curi tu. Tu saya daripada situ saya terus dah tak nak buat motor lagi. Adalah untuk repair sikit tu adalah kan, yang simple-simple, tapi yang sampai nak modify apa semua dah tak ada lah. Macam saya selepas saya kira zaman saya lah untuk saya ni pergi Kenny Robert. Kenny Robert tu tak ada. Banyak tak ada lah. Yang sebelum tu ada. Time saya dah banyak. Yelah masa lepas gawat 98. Ya time saya tu kira hadiah pun dah susut lah. Hadiah first tu dah susut lah. Sekarang hadiah first besar. Kawannya saya tu. Hadiah paling besar dulu dapat berapa? Dulu kalau first 700 je. Tak besar. Hadiah pertama 700. Lepas tu kali lah sponsor kasih berapa lah, kali lah. Yang saya kali 4. Macam tu lah. Tak besar. Saya rasa. Macam kira kalau top perform tu adakah sponsor akan bagi lebih lah? Tak juga. Tak juga. Dia memang dah tetap kan? Memang dah tetap kan. Rumah bagus je tak bagus je. Macam tu je lah. Dia base muka dia kontrak lah macam mana? Habis pada kontrak. Lepas tu kalau tank kontrak tu nak kena tengok betul-betul. Tapi itulah kadang permainan kan. Dia ni seorang kontrak semua permainan. Kadang kalau nak ikutkan takut je. Cakap cerita boleh lah cerita. Wah dia gaji ni. Saya jenis saya cerita lebih-lebih besar-besar nak buat apa. Kira masa tu kira boleh kata siapa yang paling gaji paling besar tu? Masa abang? Saya pun susah nak cakap lah pasal benda ni pun kita tak dirahsiakan. Banyak benda ni rahsia kan. Macam saya pun dengan Underlion pun berapa ratus je. Tak tinggi. Mana ada race, ada gaji. Tak ada race, tak ada gaji. Macam tu. Cuma allowance, bukan gaji allowance. Tu je. Mana awak menang baru ada duit lah. Tak menang, tak ada lah. Mana awak makan duit allowance je lah. Macam tu lah. Dia orang tak ada bagi sumbangan apa-apa macam dah bersara ni? Tak ada. Itulah kita punya dunia pemotoran Malaysia macam tu lah. Mana kita punya rider kalau habis macam tu je lah. Majoriti macam tu. Mana carrier dia habis macam tu je. Tak dinafikan. Ada kata-kata terakhir pada abang untuk peminat ke untuk siapa yang meminati abang selama ni? Okay, kata terakhir pada saya apabila jumpa kat luar tu jangan sombong dengan saya lah. Tu je lah. Kalau boleh tegur lah kan. Tu je. Kalau ada apa-apa, contoh rider baru nak ni buat pengalaman ke apa, boleh jumpa saya lah. Dia ajar tu je lah. Saya pun tak adalah nak minta upah ke kan, just kongsi pengalaman tu boleh lah. Mana yang selebihnya tu kena cari sendiri lah. Just kita bagi basic je lah. Jadi pada saya itu je lah. Okay, daripada pihak Motosikalisme kita menyerahkan t-shirt dengan stiker lah untuk abang. Okey, terima kasih banyak lah kerana sudi bagi rendah hati dekat saya ni. Ada apa-apa abang nak komen pasal Motosikalisme? Pada saya tak ada. Itulah saya terbanyak Motosikalisme kan. Ini mesti macam dulu senang cerita macam roda-roda, minat sukan macam tu lah. Jadi baguslah benda-benda macam ni, majalah-majalah yang terbaru, mana orang dia nampak atau orang macam mana lagi menaikkan nama-nama dunia pemotoran lah macam tu. Sebenarnya banyak lagi boleh diolah lagi sebenarnya daripada sukan pemotoran ni. Untuk rider-rider lah. Okay, terima kasih Abang Hatatudin kerana bersama-sama kita hari ini. Semoga terus berjaya dalam karier
Dan juga sihat walafiat, dipanjangkan umur, murah rezeki. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk perkongsian seterusnya. Okey, Terima kasih, bang. Okey.